Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam ini 16 Syawal 1441 Hijriah bersamaan 7 Jun 2020. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis ilmu ini yang disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Radhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, walaupun kuliah-kuliah pengajian kita terhenti disebabkan adanya perintah kawalan pergerakan yang diikuti dengan perintah kawalan pergerakan bersyarat dan akan disambung dengan perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP, dan kita masih ada lagi sedikit ruang dan kesempatan untuk kita meneruskan kuliah-kuliah pengajian kita ini, khususnya kuliah-kuliah pengajian yang telah tidak lagi berjalan di masjid-masjid ataupun di surau-surau, maknanya terhenti. Jadi untuk kita di sini ada 3 kitab pengajian yang kita akan teruskan secara kuliah, secara rakaman. Mungkin ada yang bertanya mungkin kenapa tak dibuat kuliah online. Kenapa tak dibuat kuliah online?
di Facebook. Salah satu sebabnya kerana keterbatasan teknologi, dan yang keduanya kerana melalui medium YouTube kuliah ini akan boleh diikuti dari semasa ke semasa, berbanding dengan di live Facebook yang dikatakan hanya boleh diikuti dalam tempoh 24 jam sahaja. Jadi perkongsian ilmu ini perlu dari semasa ke semasa kerana ia adalah merupakan salah satu jalan-jalan untuk kita memanjangkan amal jariah, untuk jalan-jalan untuk kita menambah pahala jariah kita. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, bahawasanya salah satu daripada amal-amal jariah ini ialah ilman 'allamahu wa nasyarah, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Kalau kita tak mampu nak mengajar, menyampaikan ilmu, mengkongsikan ilmu, kita menyebarkan ilmu. Jadi kalau kerakaman kuliah itu sendiri tidak bertahan lama, maka bagaimana kita nak menyebarkan ilmu kepada sahabat-sahabat yang tidak mengikutinya pada malam ini? Ataupun kalau kuliah itu diadakan di masjid atau di surau, di masjid selain daripada jemaah, kepada mereka yang tidak menjadi jemaah di masjid ataupun di surau, yang tak berkesempatan mengikutinya, maka itulah cara-cara untuk kita menyebarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini, khususnya ilmu pengajian agama Allah, agama Islam ini. Jadi ada 3 kitab yang kita akan sambung, insya-Allah. Salah satunya ialah kitab berkaitan dengan ilmu akidah, iaitu kitab Syarah Matan Al-Barahin yang disusun oleh Al-Imam Muhammad As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Beliau mensyarahkan kitab yang disusun, yang dikarang oleh beliau sendiri, iaitu Matan Al-Barahin. Maka beliau mengarang dan menyusun satu kitab yang mensyarahkan kitab beliau, iaitu kitab Matan Al-Barahin, iaitu kitab Syarah Matan Al-Barahin. Maka setakat yang telah dikongsikan di masjid-masjid, di surau-surau berkaitan dengan pengajian kitab ini, telah selesai kita membincangkan bab yang lalu, iaitu berkaitan dengan pembahagian hukum adat, hukum akal. Pembagian hukum akal iaitu ada 3, iaitu wajib, mustahil dan harus. Ini telah kita bincangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu, dan terhenti di situ. Mungkin kerana sebab-sebab yang kita tidak ketahui, yang mereka lebih tahu, lebih maklum, maka itu tidak menjadi halangan sebenarnya untuk kita terus menyampaikan isi-isi kitab ini kepada tuan-tuan dan puan-puan, itu dikongsikan. Kerana dakwah ini tidak terbatas kepada satu cara sahaja. Kita boleh pergi cara pertama, cara kedua, cara ketiga dan sebagainya. Maka kita teruskan dengan bahagian yang kedua, di dalam kitab jilid 1 kitab Syarah Matan Al-Barahin ini, iaitu tajuknya 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pada muka surat 46. Jadi kalau ada yang kata sifat 20 ni hanya diwujudkan, hanya diadakan oleh ulama-ulama di Nusantara, maka ini adalah suatu telahan yang tidak tepat, kerana Imam Muhammad As-Sanusi ini sendiri telah pun sedia maklum akan wujudnya sifat tauhid, sifat 20, iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Imam Muhammad As-Sanusi mengarang dalam kitab ini, kita bacakan matan bahasa Arabnya, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an, dan wajib ke atas setiap mukallaf pada syarak. Jadi ada syarahnya nanti, ada syarahnya. Yang penting kita tahu bahawa wajib ke atas setiap mukallaf pada syarak. Siapa dia mukallaf akan diterangkan.
Jadi dalam konteks itu sekarang ada tak manusia yang tidak sampai dakwah kepada mereka? Boleh dikatakan hampir tiada. Berbanding zaman tiada internet dulu, 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, itu memanglah kan. Kalaupun ada, mungkin manusia yang berada jauh di dalam hutan, orang-orang asli di tengah-tengah hutan Amazon barangkali, ataupun di tengah-tengah hutan di Afrika mungkin. Tetapi zaman sekarang ada juga cara-cara untuk Islam itu sampai, dakwah Islam itu sampai kepada orang seperti mereka ini. Orang asli kita sendiri pun dah pakai handphone, tuan-tuan. Jadi tak boleh kata mereka ni tidak sampai dakwah pada mereka. Dalam arti kata yang lain, seseorang yang telah baligh namun tidak sempurna akal tidak dinamakan sebagai mukallaf. Begitu juga seseorang yang sempurna akalnya namun belum baligh tidak juga dinamakan mukallaf. Itu dia maksud dia. Maknanya kalau dia tu baligh tapi tak gila, tak dikata mukallaf. Ataupun sempurna akal dia tapi belum akil baligh, baru usia 9 tahun budak. Ahmad usia 9 tahun belajar, tahun 3 sekolah kebangsaan. Bolehkah dikata seorang mukallaf? Tak boleh, sebab belum akil baligh. Kan? Dan kita tahu bagaimanakah syarak menilai seseorang, tahap seseorang manusia itu akil baligh. Lelaki berusia berapa, perempuan usia berapa. Walaupun mungkin ada kes yang ekstrim, sama ada ekstrim cepat atau ekstrim lambat. Kan? Wallahu a'lam. Perkataan wajib syarak dalam kenyataan tersebut merujuk kepada hukum wajib yang dipertanggungjawabkan kepada mukallaf seperti bersolat, menunaikan zakat, puasa, mengerjakan haji dan sebagainya. Itu maksud wajib syarak tadi. Itu maksud dia wajibu ala kulli mukallafin syar'an. Itu maksud dia wajib syarak tadi, itu maksud dia. Bila seorang mukallaf, maka wajiblah mereka melaksanakan tanggungjawab syarak. Apa yang wajib kena buat, apa yang haram jangan dibuat, apa yang sunat elok dibuat, apa yang makruh elok ditinggalkan, apa yang harus terpulang, apa yang sah jadi, apa yang batal tak jadi, apa yang halal boleh dimakan. Halal ni dia lebih kepada makanan dan minuman lah. Dan juga bernikah, pergaulan lelaki perempuan. Nikah halal, zina haram. Itu maksud dia. Baik. Justru seseorang mukallaf dikira berdosa jikalau meninggalkan perintah yang dikategorikan sebagai wajib syarak. Itu dia. Bila seorang mukallaf itu meninggalkan apa yang wajib pada syarak, maka dikira berdosa. Kalau dia buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Itu maksud mukallaf tadi. Jadi kalau budak-budak, ada tak pahala dosa pada mereka? Tak ada. Kalau orang gila, ada tak pahala dosa pada mereka? Tak ada. Wallahu a'lam. Perkataan seumpama mithla dhalik dalam kenyataan tersebut bermaksud sebagaimana wajib secara syarak ke atas setiap mukallaf mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka wajib juga ke atas mereka untuk mengenal sifat-sifat Rasul diutuskan Allah SWT. Itu dia maksud dia. Maknanya sebenarnya wajib seorang mukallaf mengetahui sifat wajib pada Allah, mustahil pada Allah, harus pada Allah. Begitu juga wajib seorang mukallaf itu mengetahui sifat yang wajib pada Rasul, sifat yang mustahil pada Rasul, sifat yang harus pada Rasul. Kenapa? Kerana beriman kepada Allah seperti beriman kepada Rasul, Nabi Rasul seperti mana beriman kepada Allah adalah rukun iman. Kita dah baca ayat tadi kan, hadis tadi, al-iman antu minabillahi wa malaikati wa kutubihi billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Rukun iman tu percaya ada wujudnya Allah, percaya wujudnya malaikat, percaya wujudnya kitab-kitab yang diturunkan, dan wujud percaya pada perutusan para nabi dan rasul. Kan? Itu maksud mithla dhalik tadi. Di mana wajib kita mengetahui sifat wajib, mustahil dan harus pada Allah, maka wajib juga kita mengetahui sifat yang wajib, mustahil dan harus pada tiap-tiap nabi dan rasul. Kalau nabi 124,000, kalau rasul 333,000.
13. Itu ada dalam hadis Nabi SAW. Ya, wallahu alam. Baik. Kesimpulan, seorang yang mukallaf diwajibkan untuk mengenal Allah SWT dan Rasulnya. Kewajipan ini disebut wajib secara syarak. Mana orang mukallaf ni wajib kenal Allah dan Rasul. Wajib kenal Allah, wajib kenal Rasul. Seorang yang mukallaf, seorang yang dah dikatakan sebagai seorang Muslim. Kalau dia tu bukan Muslim, tak wajib dia kenal Allah dan Rasul. Dia bukan Muslim. Tapi kalau dia tu Muslim, maka wajib ke atas dia mengenal Allah dan mengenal Rasul. Bagaimana? Kita mengenal Allah melalui mengenal sifat Allah, mengenal nama Allah, mengenal sifat Allah, mengenal sifat Rasul. Itu dia tadi. Dan itu adalah wajib secara syarak. Kalau kita kenal Allah, kenal Rasul, maka dapat pahala. Seseorang yang tidak mengenal Allah SWT dan Rasul, maka hukumnya adalah berdosa. Itu dia tuan-tuan. Siapa tak kenal Allah, tak kenal Rasul, berdosa lah tuan. Tak tahu sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat harus Allah, sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat harus bagi Allah. Kita tak tahu. Kita kena mengaji tuan. Sekurang-kurangnya pada tahap yang asas. Apa, Allah itu wujud, kita bakar 20 tahun, 20 lah, sifat 20 ya. Itu nasyid pada. Tapi apa dia itu wujud? Apa itu bakar? Apa itu kidam? Apa itu bakar? Perlu diketahui secara asasnya. Dan secara ijmal, sekurang-kurangnya secara ijmali, secara umum. Kalau tidak secara tafsili sekalipun. Kalau secara tafsili dengan dalilnya, dengan hujah-hujah ulama' ni, mungkin itu di luar kemampuan kita sebagai orang awam. Tapi secara ijmali, wajib ke atas kita mengetahui sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, sifat harus bagi Allah, sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, sifat-sifat harus bagi nabi-nabi dan rasul-rasul. Secara ijmali tadi, secara umum, bukan secara terperinci. Secara terperinci itu kita serah kepada warasikhuna fil ilm, orang yang pakar dalam ilmu. Seperti orang yang mengaji ilmu agama di pondok, di madrasah, di universiti. Itu memanglah institut, itu memang perlu. Mereka perlu mengetahuinya secara terperinci. Tapi bagi kita orang awam, cukuplah secara umum tahu Allah itu wujud. Apa makna wujud? Sekurang-kurangnya Allah itu ada. Kan? Allah itu ada, lawannya tiada. Wajib ada, mustahil tiada. Pening kepala. Tak diterangkan, tak disyarahkan, pening kepala. Si mu'allaf ni, lama-lama dia kata, oh itu Allah mula-mula ada, lepas tu tak ada. Kena terangkan apa makna Allah itu ada, lawannya tiada. Allah itu khaliq, maka sifatnya ada. Lawan Allah makhluk, sifat makhluk itu tiada. Itu kita kena terangkan secara umum. Wajib Allah itu ada, mustahil Allah itu tiada. Kan? Makhluk lawan. Makhluk itu tiada, lawannya ada. Wajib tiada, mustahil ada. Apa dia? Perlu disyarahkan secara umum supaya pada tahap pemahaman yang sesuai. Kan? Wallahu a'lam. Maksud mengenal Allah SWT adalah mengetahui sifat-sifat Allah SWT sama ada yang wajib, seperti segala sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Itu dia. Ya, mengenal Allah itu, kata penyusun kitab ini, mengetahui sifat-sifat Allah. Ya, sama ada yang wajib. Sifat 20 yang wajib ni ada pecahan dia pula. Ada 4 pecahan dia. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Ini kita akan kaji nanti satu persatu. Apa dia sifat nafsiyah, apa sifat salbiyah, apa sifat ma'ani, apa sifat ma'nawiyah. Kita akan kaji nanti satu persatu, insya-Allah. Manakala sifat yang mustahil itu adalah segala sifat yang pasti tidak ada pada zat Allah, seperti lawan bagi segala sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat mustahil ni lawan daripada sifat wajib tadi lah.
Jadi dalam konteks itu sekarang ada tak manusia yang tidak sampai dakwah kepada mereka? Boleh dikatakan hampir tiada. Berbanding zaman tiada internet dulu 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, tu memanglah kan. Kalaupun ada, mungkin manusia yang berada jauh di dalam hutan, orang-orang asli di tengah-tengah hutan Amazon barangkali, ataupun di tengah-tengah hutan di Afrika mungkin. Tetapi sama sekarang ada juga cara-cara untuk Islam itu sampai, dakwah Islam itu sampai kepada orang asli mereka ini. Orang asli kita sendiri pun dah pakai handphone, tuan-tuan. Jadi tak boleh kata mereka ni tidak sampai dakwah pada mereka. Dalam arti kata yang lain, seseorang yang telah baligh namun tidak sempurna akal tidak dinamakan sebagai mukallaf. Begitu juga seseorang yang sempurna akalnya namun belum baligh tidak juga dinamakan mukallaf. Tu dia maksud dia. Maknanya kalau dia tu baligh tapi tak gila, tak dikata mukallaf. Ataupun sempurna akal dia tapi belum akil baligh, baru usia 9 tahun budak. Ahmad usia 9 tahun belajar, tahun 3 sekolah kebangsaan. Bolehkah dikata seorang mukallaf? Tak boleh, sebab belum akil baligh. Kan? Dan kita tahu bagaimanakah syarak menilai seseorang, tahap seseorang manusia itu akil baligh. Lelaki berusia berapa, perempuan usia berapa. Walaupun mungkin ada kes yang ekstrim, sama ada ekstrim cepat atau ekstrim lambat. Kan? Wallahu a'lam. Perkataan wajib syarak dalam kenyataan tersebut merujuk kepada hukum wajib yang dipertanggungjawabkan kepada mukallaf seperti bersolat, menunaikan zakat, puasa, mengerjakan haji dan sebagainya. Itu maksud wajib syarak tadi. Itu maksud dia wajibu ala kulli mukallafin syar'an. Itu maksud dia wajib syarak tadi, itu maksud dia. Bila seorang mukallaf, maka wajiblah mereka melaksanakan tanggungjawab syarak. Apa yang wajib kena buat, apa yang haram jangan dibuat, apa yang sunat elok dibuat, apa yang makruh elok ditinggalkan, apa yang harus terpulang, apa yang sah jadi, apa yang batal tak jadi, apa yang halal boleh dimakan. Halal ni dia lebih kepada makanan dan minuman lah. Dan juga bernikah, pergaulan lelaki perempuan, nikah halal, zina haram. Itu maksud dia. Baik. Justru seseorang mukallaf dikira berdosa jikalau meninggalkan perintah yang dikategorikan sebagai wajib syarak. Itu dia. Bila seorang mukallaf itu meninggalkan apa yang wajib pada syarak, maka dikira berdosa. Kalau dia buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Itu maksud mukallaf tadi. Jadi kalau budak-budak, ada tak pahala dosa pada mereka? Tak ada. Kalau orang gila, ada tak pahala dosa pada mereka? Tak ada. Wallahu a'lam. Perkataan seumpama mithla dhalik dalam kenyataan tersebut bermaksud sebagaimana wajib secara syarak ke atas setiap mukallaf mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka wajib juga ke atas mereka untuk mengenal sifat-sifat Rasul diutuskan Allah SWT. Itu dia maksud dia. Maknanya sebenarnya wajib seorang mukallaf mengetahui sifat wajib pada Allah, mustahil pada Allah, harus pada Allah. Begitu juga wajib seorang mukallaf itu mengetahui sifat yang wajib pada Rasul, sifat yang mustahil pada Rasul, sifat yang harus pada Rasul. Kenapa? Kerana beriman kepada Allah seperti beriman kepada Rasul, Nabi Rasul seperti mana beriman kepada Allah adalah rukun iman. Kita dah baca ayat tadi kan, hadis tadi, al-iman antu min billahi wa malaikati wa kutubihi billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Rukun iman tu percaya kepada wujudnya Allah, percaya wujudnya malaikat, percaya wujudnya kitab-kitab yang diturunkan, dan wujud percaya pada perutusan para nabi dan rasul. Kan? Itu maksud mithla dhalik tadi. Di mana wajib kita mengetahui sifat wajib, mustahil dan harus pada Allah, maka wajib juga kita mengetahui sifat yang wajib, mustahil dan harus pada tiap-tiap nabi dan rasul. Kalau nabi 124,000, kalau rasul 303,000.
13. Itu ada dalam hadis Nabi SAW, ya. Wallahu a'lam. Baik. Kesimpulan, seorang yang mukallaf diwajibkan untuk mengenal Allah SWT dan Rasulnya. Kewajipan ini disebut wajib secara syarak. Mana orang mukallaf ni wajib kenal Allah dan Rasul. Wajib kenal Allah, wajib kenal Rasul. Seorang yang mukallaf, seorang yang dah dikatakan sebagai seorang Muslim. Kalau dia tu bukan Muslim, tak wajib dia kenal Allah dan Rasul. Dia bukan Muslim. Tapi kalau dia tu Muslim, maka wajib ke atas dia mengenal Allah dan mengenal Rasul. Bagaimana? Kita mengenal Allah melalui mengenal sifat Allah, mengenal nama Allah, mengenal sifat Allah, mengenal sifat Rasul. Itu dia tadi, Dan itu adalah wajib secara syarak. Kalau kita kenal Allah, kenal Rasul, maka dapat pahala. Seseorang yang tidak mengenal Allah SWT dan Rasul, maka hukumnya adalah berdosa. Itu dia tuan-tuan. Siapa tak kenal Allah, tak kenal Rasul, berdosa lah tuan. Tak tahu sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat harus Allah, sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat harus bagi Allah. Kita tahu. Kena mengaji tuan. Sekurang-kurangnya pada tahap yang asas. Apa? Allah itu wujud, kita bakar 20 tahun, 20 lah, sifat 20 ya. Itu nasyid pada. Tapi apa dia itu wujud? Apa itu bakar? Apa itu kidam? Apa itu bakar? Perlu diketahui secara asasnya. Dan secara ijmal, sekurang-kurangnya secara ijmali, secara umum. Kalau tidak secara tafsili sekalipun. Kalau secara tafsili dengan dalilnya, dengan hujah-hujah ulama, mungkin itu di luar kemampuan kita sebagai orang awam. Tapi secara ijmali, wajib ke atas kita mengetahui sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, sifat-sifat harus bagi Allah, sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, sifat-sifat harus bagi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Secara ijmali tadi, secara umum, bukan secara terperinci. Secara terperinci itu kita serah kepada warasikhuna fil ilm, orang yang pakar dalam ilmu. Seperti orang yang mengaji ilmu agama di pondok, di madrasah, di universiti. Itu memanglah institut, atau memang perlu, mereka perlu mengetahuinya secara terperinci. Tapi bagi kita orang awam, cukuplah secara umum tahu Allah itu wujud. Apa makna wujud? Sekurang-kurangnya Allah itu ada, kan? Allah itu ada, lawannya tiada, wajib ada, mustahil tiada. Pening ke bala? Tak diterangkan, tak disyarahkan, pening ke bala? Si mu'allaf ni, lama-lama dia kata, oh itu Allah mula-mula ada, lepas tu tak ada. Kena terangkan apa makna Allah itu ada, lawannya tiada. Allah itu khaliq, maka sifatnya ada. Lawan Allah makhluk, sifat makhluk itu tiada. Itu kita kena terangkan secara umum. Wajib Allah itu ada, mustahil Allah itu tiada. Kan? Makhluk lawan. Makhluk itu tiada, lawannya ada. Wajib tiada, mustahil ada. Apa dia? Perlu disyarahkan secara umum supaya pada tahap pemahaman yang sesuai. Kan? Wallahu a'lam. Maksud mengenal Allah SWT adalah mengetahui sifat-sifat Allah SWT sama ada yang wajib, seperti segala sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Itu dia. Ya, mengenal Allah itu, kata penyusun kitab ini, mengetahui sifat-sifat Allah. Ya, sama ada yang wajib. Sifat 20 yang wajib ni ada pecahan dia pula. Ada 4 pecahan dia. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Ini kita akan kaji nanti satu persatu. Apa ni sifat nafsiyah, apa sifat salbiyah, apa sifat ma'ani, apa sifat ma'nawiyah, kita akan kaji nanti satu persatu insya-Allah. Manakala sifat yang mustahil itu adalah segala sifat yang pasti tidak ada pada zat Allah, seperti lawan bagi segala sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat mustahil ni lawan daripada sifat wajib tadi lah.
Kalau wajib ada, mustahil tiada. Allah itu wujud, lawannya tiada, tidak wujud. Allah itu wajib dia wujud, mustahil dia tidak wujud. Kena tahu juga, kerana sifat yang mustahil pada Allah adalah wajib bagi makhluk. Sifat yang wajib bagi Allah mustahil pada makhluk. Dia menjadi macam tu. Boleh faham tuan-tuan? Sifat yang wajib pada Allah adalah mustahil pada makhluk. Sifat yang wajib pada, yang mustahil pada Allah adalah sifat yang wajib bagi makhluk. Kan? Mana mungkin Allah itu bersamaan, sifat Allah itu bersamaan dengan sifat makhluk. Sebab itu tak mungkin Allah Ta'ala itu, mustahil Allah Ta'ala itu bertempat, Allah Ta'ala itu bermasa, bertempoh, Allah Ta'ala itu beranggota, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada mulut. Tak. Itu adalah sifat yang mustahil pada Allah. Apa dia? Iaitu mukhalafatuhu bil hawadith. Mustahil Allah Ta'ala itu bersamaan dengan makhluk-makhluknya yang sifatnya baru. Nampak? Itu kita akan huraikan nanti, insya-Allah. Sedangkan sifat yang harus bagi Allah Ta'ala itu adalah satu perbuatan yang harus saja bagi Allah SWT melakukannya atau tidak melakukannya, seperti menciptakan dunia ini atau tidak menciptakannya. Jadi satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala itu terserah kepada Allah untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu. Asal saja Allah Ta'ala itu ada kehendaknya. Di mana yang kita baca surah Yasin malam Jumaat ayat kedua akhir, innama amruhu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya perintah Allah SWT ini, apa dia? Idza arada syai'an, apabila dia nak sesuatu, an yaqula lahu, dia akan kata kepada benda perkara itu, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Itu kehendak, itu dalil sifat harus bagi Allah. Bila Allah Ta'ala ada harus bagi Allah Ta'ala itu ada kehendaknya, sama ada nak buat atau tak buat. Sebab itu manusia kena mengimani sifat harus Allah Ta'ala, kena terima sifat harus Allah Ta'ala ni. Jangan disalahkan takdir, jangan disalahkan Allah SWT, kan ini adalah kehendak Allah. Harus Allah Ta'ala itu nak buat sesuatu ataupun nak buat sesuatu atau tidak buat sesuatu, itu adalah terserah pada Allah SWT. Urusan Allah Ta'ala itulah, tapi Allah Ta'ala wajib ada sifat kudrah dan iradah. Wajib Allah Ta'ala itu ada kuasa dan ada kehendak. Tapi bagaimana Allah Ta'ala nak melaksanakan kuasa dan kehendak itu adalah terpulang kepada Allah. Maka haruslah jadinya, sama ada ya atau tidak, kan? Wallahu a'lam. Jadi itu dia sedikit kupasan berkaitan dengan pengenalan kepada bahagian kedua kitab ini, iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung, kita akan teruskan penerangan tentang sifat 20 yang wajib bagi Allah SWT ini. Dimulakan dengan bab pertama, sifat nafsiyah, iaitu fasal 1, sifat wujud. Jadi sifat nafsiyah ni satu je, iaitu sifat wujud. Wujud tu apa maknanya, kita akan huraikan nanti, insyaAllah. Yang dalam kitab ini mula pada muka surat 49. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita, diizinkan Allah SWT panjang umur kita, pada 5 Julai 2020, hari Ahad, minggu pertama. InsyaAllah tuan-tuan setkan dalam tarikh atau kalender tu, walaupun mungkin kuliah rakamannya mungkin tak keluar hari itu, hari yang sama mungkin keluar besok, tapi tuan-tuan dah set lah. Kerana insyaAllah kita kuliah-kuliah kita kitab yang
terhenti ni kita akan teruskan juga. Setelah difikir-fikirkan, rugi ilmu akidah terbantut, tersekat, terhenti pengajiannya. Ilmu fiqh terhenti pengajiannya, ilmu tafsir terhenti pengajiannya, tak dapat diteruskan walaupun dah lama dah. Macam kitab tafsir Al-Munir dah 10 tahun, hampir 10 tahun saya mengajar kitab ni, kitab tafsir Munir juzuk 20 kan. Dah berapa banyak surah dah berjalan dah. Jadi terhenti. Kita tidak boleh nak kata apa-apalah, tu kehendak pihak masjid dan suruh kita menerimanya dengan baik. Mungkin mereka ada sebab-sebab mereka sendiri, tapi perkongsian ilmu ni kita teruskan juga secara online, dan juga ilmu fiqh berkaitan dengan al-ahwal al-syakhsiyah dah lama berjalan tu, kan, daripada tak salah saya 2014, dah 60 siri lebih kurang macam tu. Terhenti juga. Tak apa, kita teruskan. Kita tidak berhajat untuk terhenti macam tu saja. Ini ada pun kitab-kitab yang lain, kitab pengajian lain masih diteruskan di masjid-masjid dan surau-surau yang berkenaan. Maka kita tidak berhajat untuk menyambungnya secara rakaman kuliah online di channel YouTube ini, channel YouTube saya Muhammad Azmi 10. Kepada tuan-tuan dan puan yang mengikuti mungkin terserempak dengan channel YouTube Muhammad Azmi 10, silalah subscribe, langgan channel ini dan tekan loceng teng 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 teng, kerana dia akan bagi peringatan. Jangan lupa dan sebar-sebarkan pada rakan-rakan yang lain, mana-mana dia tahu tuan-tuan yang dah subscribe channel ini, channel YouTube ni, sila panjang-panjangkan kepada rakan-rakan yang lain, kerana tuan-tuan dan puan akan dapat ilmu, akan dapat pahala ilmu, dapat pahala kalau kita menyebarkan ilmu, insya-Allah. Jadi kita akan bertemu untuk pengajian kitab Syarah Matab Al-Barahin. Kita akan bertemu pada pengajian yang seterusnya berkaitan bab 1 sifat nafsiyah pasal 1 wujud, episod 49 pada 5 Julai 2020 Ahad malam Isnin minggu pertama, insya-Allah kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi, insya-Allah. Jadi itulah sedikit apa yang kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini ada manfaat untuk kita bersama. Boleh kita ikat pada waktu lepas itu, boleh kita rahmati dan berkata dari Allah Taala. Hari ini kita bersama suami isteri anak kita akan bagi dunia sampai akhirat. Dan kalau dapat disampaikan dan boleh dikasih bahasa telah juga berjaya semua dari Allah Taala, di Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan, saya UMAI Muhammad Azmi bin Ismail ingin mengucapkan kepada tuan-tuan selamat Hari Raya Aidil Fitri. Maaf zahir batin, walaupun dah masuk 16 Syawal malam ni, dah lebih setengah dah pun bulan Syawal, kita raya sebulan, puasa sebulan, raya pun sebulan, insya-Allah. Pada tuan-tuan dan puan yang masih belum sempurna puasa 6, teruskan, sempurnakan. Kalau belum mulakan sekarang, ada masa lagi, insya-Allah. Kepada kaum wanita boleh sambung, boleh disekalikan dengan puasa ganti, niat puasa ganti, tapi dia dah kira pahala puasa 6 sekali, kerana puasa ganti itu dibuat dalam bulan Syawal, insya-Allah. Wallahu rasulullah barakallahu fikum wa qul jazakallahu azim li wa lakum. Kita sama-sama berdoa, kita sama tangguhkan pengajian kitab kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan salatul asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina maulana Muhammadin wa sallam. Allahumma arham biman hadhihi wa tafurru baita fil asma. Allahumma yaj'alka fi nuhuri a'da'in wa na'udzuka min shururihim. Allahumma badi syamlahum wa farid jamahum wa shatika wa tawazazil wa samim min kilabi ya qahhar ya jabbar mutakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzil kitab wa ya mujris sabah hazab azim wa salatu wa bismillahir rahmanir rahim. Rabbana zidna muzaffa ma yakun akama rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعانا وسلام علينا ولقاءنا وأعمالنا في هذه الليلة المباركة من شهر شوال.
وعلمنا إنك السميع العليم تؤلي ما لا تتوب رب الحمد ولا فيها سبحانه وتعالى فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل كريم بالهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.